سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Minta maaf Cik Rodiah Syarif, kalut pagi-pagi baru nak betulkan tudung Kak Nazar, apa khabar? Nantikan kepulangan ke bumi kelahiran, bukan bumi kelahiran Kak Faridah, Kak Nazar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahlan wa sahlan Siti Roziah Osman, Nur Zarinawati, Muhammad Ghulam, Khairul Bariyah, Zaliha Zainal, Wan Radiah, Maslizah Bagiran, Habibah Malik, Siti Rohana. Alhamdulillah, Siti Rohana ni jiran saya ke? Rodiah Arsyad, Adrina Azrin, Salina Salihuddin, tak sibuk dengan cucu pagi. Zulaini Muhammad, Nur Atifa Atim, Aznita Arita Bakar, Mazarila, apa khabar? Nur Azian, Aznita Saad. Subhanallah, on the way pergi kerja. Di mana tu Aznita pergi kerja hari Sabtu ni? Siti Atikah Rin Ali, Siti Fatimah Rosman, Nur Leha Denak, Nurhawati Abu Bakar, Marshita Muhammad Zain, Nurizan Muhammad Saleh, Hawani Jamaluddin, Fatimah Omar, Uleka baca nama syok ni, Ashwan Awaluddin. Alhamdulillah. Kak Nazah hebat, belum ditanya dah jawab dah. AV jelas. Farah Liana, mai duduk sebelah lagi meh. Alhamdulillah. Stardust Green, betulkan Ustazah kalau salah sebut. Apa khabar Kak Siti Arpa? Macam ku kenal InsyaAllah. Wan Radiah, Zawiyah Zaw, subhanallah. Zawiyah Zaw ni rasa ada messenger Ustazah hari tu dah jawab ke belum Tak maaf kalau ada messenger yang belum jawab, subhanallah. 142, subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Alhamdulillah. Jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Maafkan saya dan terima kasih kepada yang tag Ustazah. Hari ini bukan hari Sabtu tapi hari Jumaat. Begitulah muslimat dirahmati Allah. Macam mana boleh sebut hari Sabtu tadi? Padahal Sabtu berpagi-pagian dengan TV Al-Hijrah. Alhamdulillah, hari Jumaat, hari yang berkat. Subhanallah, indahnya. Saya duk kata dengan Ustaz, ruginya bang kalau kita tidak munajatkan doa sungguh-sungguh. Pertamanya malam Jumaat, hari ni masuk hari Jumaat. Keduanya dalam musafir, dah lama tak musafir. Kalau dah lama benda kita tak buat ni, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, orang kata macam Ustaz ngusik lah semalam nak solat jamak kan. Sebab baru ni saya ada kuliah fiqh, saya tersyasyul, tersilap. Macam mana boleh terlupa menyampaikan bab apa maksudnya solat jamak lah. Rupa-rupanya kita akui kelemahan, kesilapan ilmu tu. Bila kita macam dah lama tak buat kan, berbulan dah tak buat solat jamak, boleh jadi macam terlupa sekejap. Masa tu saya kuliah fiqh dengan siapa entah. Memang minta maaf sungguh, syukur kalau program live ke apa memang tak boleh nak patah balik kan. Tapi semalam Ustaz usik lah,
Ingat lagi tak ni nak solat jamak. Macam tu. Jadi alhamdulillah ilmu ni kena macam ni lah sahabat-sahabat muslimin muslimat. Memang kena ulang, berulang. Kita kadang-kadang tanya kan, kenapa Fatihah kena itu je padahal kita dah hafal surah lain. Kenapa tak boleh kita baca surah lain dalam solat? Cuba kita jadi manusia yang bila benar-benar beriman, apa sahaja yang dari Allah dan Rasul kita tak pertikaikan dah. Sahabat-sahabat indahlah, tak payahlah kalau nak kata tinggi lagi ilmu akidah ni, Allah, Rasulullah, minta maaf sebut, kita kata gini je, berani ke? Ni ramai orang-orang berusia kan. Cuba tanya pada diri kita, flashback balik muda-muda dulu, kecil-kecil, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itulah dia, Allahumma salli ala Muhammad. Bila mak kita cakap apa pun kita tak berani bantah. Indahnya kan suasana macam tu. Dulu kita hidup dalam suasana macam tu. Mak ayah cakap apa pun, tak suka pun diam je. Tak ada bantah-membantah sahabat-sahabat. Adalah tapi jarang kita jumpa. Tapi kalau sekarang ni, mesti semua nak ni. Gila ke ibu? Dalam Google tu tak cakap pun macam tu. Oh macam tu orang hari ni, sahabat-sahabat kan. Ada orang nak bela anak, ada orang macam-macam lah. Mak dia nasihat gini. Tapi jangan membantah dengan orang tua ni, jangan membantah. Sebab macam mana pun kita adalah anak. Kita adalah yang lebih muda dengan guru. Kalau ada yang mendengar ni, masih lagi anak-anak belajar sekolah, khususnya lah pelajar-pelajar sekolah. Cuba jangan membantah. Sebab bila kita membantah tu, Masya Allah, kita takkan dapat rahmatnya Allah. Tetapi kalau kita tahu benda tu, mak kata, kau ni kecil lagi, baru 14 tahun nak keluar pakai tudung. Buat apa macam orang 40 tahun dah mak tengok. Kita cakap elok-elok dengan mak kita. Dah balik dah mak, Allah yang suruh tutup aurat. Macam mana pun mak tak apa. Kan? Adik doa, kakak doa, mak satu hari nanti tutup aurat juga. Sebab tu perintah Allah. Tapi minta maaf lah kakak dah balik ni, mak yang hantar kakak pergi sekolah agama, tetap juga kena tutup aurat. Cakap elok-elok sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cik Nur Mahnur, kalau muka nampak sebelah tu maknanya kena keluar balik, cuba masuk balik. Kamera kita tu, kamera kita ataupun setting handphone kita. Sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah, cuba tengok kawan-kawan lain tak ada pun yang komplain muka sebelah nampak tak lalat saja kan. Maknanya handphone kita tu tolong keluar dulu, cuba, lepas tu masuk balik. Ataupun tengoklah setting kamera, Ustazah pun tak pandai nak kata macam mana. Jadi jangan bantah sahabat-sahabat, perintahnya Allah dan Rasulullah, jangan bantah. Saya tak boleh nak pindahkan rasa ini kepada setiap orang. Tapi kadang-kadang Ustazah didatangi mesej-mesej yang pelik, kesian. Soalan tu pelik-pelik sahabat-sahabat muslimin muslimat. Kenapa Ustazah kita tak jumpa pun Nabi Muhammad tu? Kenapa nak kena ikut dia? Banyak lagi contoh-contoh lain orang baik atas dunia ni. Tapi sejujurnya kalau kita datangkan kat dia malaikat, minta maaf sebut, berbentuk apa pun, ni malaikat ni, tak ada dosa ni, kau ikut dia. Dia akan bagi alasan lagi. Buat apa nak ikut malaikat tu? Malaikat kot, kita ni manusia. Sebab tu Allah datangkan Muhammad. Muhammad manusia biasa macam kita. Tapi bagaimana perjuangan Muhammad melawan hawa nafsunya, Masya Allah. Kan? Kemudian kita pun kata, yelah tu Nabi Muhammad. Ramai kan orang Islam macam tu? Mana boleh nak banding, tu Nabi Muhammad maksum. Kita ni, okey, Ustazah kata, siapa idola lah yang kamu duk selalu sebut idola-idola kamu tu? Kenapa orang agung-agungkan dia? Orang hormati dia? Yelah Ustazah, akhlak dia Ustazah. Okey, Ustazah angkat dia bawa ke depan kamu sekarang. Kamu boleh tiru tak? 40 hari hidup dengan dia tanpa gagal, tiru akhlak dia. Yelah Ustazah, dia dah belajar macam-macam, dah tua, kita ni muda lagi. Ada je lah. Ada je. Allahu Akbar. Sebab itu dulu mungkin Ustazah Zai, kita kan ibu-ibu dirahmati Allah termasuk orang yang macam tu, beri alasan. Ternyata sebenarnya apa? Kita belum betul kenal Tuhan kita. Belum betul kenal Tuhan kita. Kalau kita mengenal siapa Allah, Masya Allah, kita tak akan berani angkat lidah kita walau sikit untuk membantah. Kita belum kenal siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita betul kenal sahabat, memang aku tak layak komplain walau sebesar zarah, tak layak komplain. Dan sejujurnya kita belum kenal siapa guru kita. Kalau ada anak-anak dirahmati Allah yang menonton, kawan-kawan sekolah, kita sembang dengan kawan-kawan sekolah, nanti adalah, aku ingat tak cikgu tu, aku menyampah dengan cikgu tu. Kita sebenarnya belum kenal dia.
belum kenal sahabat-sahabat. Sebab itulah lahir di kalangan, minta maaf, hadis Melayu kata apa, tak kenal maka tak cinta. Itu sebab bila kita dah kenal, Masya Allah, kita nampak keburukan orang yang kita kenal tu. Tapi kita boleh pujuk hati kita. Manusia kot, mestilah ada kurang. Kita nak tiru baiknya saja, sebab hanya orang yang baik-baik, yang beramal baik saja yang dihimpun dalam syurga Allah. Kita akan pujuk hati kita. Tutup mata hang tengok yang buruk pada dia. Dia manusia biasa. Indah sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah kalau kita hidup dalam keadaan minda kita sentiasa buka mata pagi hari hanya nak fikir baik, hanya nak tengok yang baik. Kalau kita dah mula bangkit pagi hari dengan rasa macam ni, percayalah Allah akan hijab mata hati kita ni untuk melihat yang buruk-buruk. Allah akan hijab. Kita berjalan berdua-duaan kan. Seorang ni duk gelak kan apa? Dalam buku Latahzan kan kita jumpa Nabi Isa alaihissalam berjalan dengan kawan-kawannya. Ini memang deep sahabat. Tak tahulah anda ingat ke tidak penuntut Latahzan ni. Berjalan dengan kawan-kawannya. Nampak bangkainya anjing. Kan? Kawan-kawan dia kata, busuk perut dah nak pecah apa. Semua cerita buruk. Nabi Isa senyap. Nabi Isa tiba-tiba bersuara, putihnya gigi anjing tu. Ya Allah, meremang bulu roma saya, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Anda faham apa yang saya faham? Nabi Isa macam orang lain, macam kita berjalan, beberapa orang dengan kawan-kawan. Nampak bangkai anjing. Orang lain kata, busuk lah, tutup hidung belaka. Perut dah pecah lah. Dah lah anjing ni tak tahu dia buat apa, entah-entah dia masuk rumah orang, buat jahat, kena langgar. Kan macam-macam persepsi, sangka-sangka, hok nampak di mata, hok yang tak nampak pun kita keluarkan buruk-buruk sangka gitu. Nabi Isa senyap tengok. Tapi bila dia bersuara, semua orang senyap. Apa suara dia? Putihnya gigi anjing ni. Dia cari dalam buruk tu apa yang di mata dia nampak baik. Boleh menjadikan orang lain soheh dah. Yang aku ni duk tengok buruk saja. Begitulah adab sahabat-sahabat dalam kita nak meletakkan diri kita di tempat yang baik. Masya Allah, sebab destinasi akhir dan matlamat kita ni, aku nak mati dalam baik, aku nak berkumpul di tempat yang baik. Indah, subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ke Ayah Gaus, sahabat kita yang dalam dialisis. Tapi dia usung handphone ni untuk majlis ilmu. Duduk dekat klinik pun dia masih lagi dengar ilmu. Subhanallah, subhanallah sahabat. Kita tirulah, kita tiru orang-orang yang istiqamah macam ni. Baik, minta maaf panjang pula pokok-pokoknya di awal pagi Jumaat ni sahabat-sahabat. Semalam kita sangat terkesan dengan tajuk yang ke-60, bab ke-60, itulah bab sabar. Hari ini kalau di nota atas tu Ustazah tulis 3 tajuk. Bismillah, mudah-mudahan dah sempat. Sebab kalau anda tengok dalam kitab, pendek-pendek je, setengah muka. Lepas tu kita tutup dengan tajuk yang sangat best. Saya awal-awal dah ambil gambar satu muka surat ni. Saya nak sebar, nak share ke mana-mana. Jom kita pakat-pakat. Sebab semua orang sedang berada dalam situasi tersebut. Apa dia? Nanti kita cerita yang tu lah. Okay, sekarang kita masuk dulu bab 61. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jangan bersedih dengan perilaku manusia terhadapmu, tetapi perhatikanlah tingkah laku mereka terhadap Allah. Tajuk je kita dah, Masya Allah sahabat-sahabat. Kita kadang-kadang bersedih dengan sikap orang pada kita. Kenapa orang tu sanggup buat saya macam ni Ustazah? Kenapa dia aniaya saya macam tu Ustazah? Masya Allah, berapa ramai sahabat-sahabat yang mengadu. Ustazah, sampai hati anak saya buat saya macam ni. Ustazah, kenapa suami saya dia tak tahu ke itu kewajipan dia? Ustazah, sampai hati. Kak, cakap macam tu. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita memang sedih apa yang orang buat pada kita. Tapi kitab ni pujuk, jangan bersedih dengan perilaku manusia terhadapmu. Setelah Ustazah membaca kitab Latahzan untuk kuliah-kuliah yang sebelum-sebelum ini, jauh dengan musim pandemik dulu Ustazah dah baca dah. Jadi tak sabar nak share dengan muslimat. Ya, aku faham ya Allah. Kita selama ni sedih dengan perilaku manusia terhadap kita. Sepatutnya perhatikanlah tingkah laku mereka terhadap Allah.
Dan kita wajar sedih kalau ada kawan kita yang bercakapnya baik-baik, sedekahnya tinggi banyak, tapi dia masih tak mentaati perintah Allah. Solat tak mau buat. Lepas tu dia PM tepi ustazah. Ustazah, apa hukumnya? Kita baik semua tapi kita tak nak solat. Kenapa mesti solat? Nanti-nanti kita solat lah. Ustazah cakap kalau macam tu, ustazah cuma jawab, okeylah kalau dah itu keputusan awak. Bukan tak ada akal. Tapi tolong jangan lupa selip dalam satu doamu, jangan mati dulu selagi aku tak solat. Kita nak dengar cakap Allah ke Allah nak dengar cakap kita? Siapa hamba sebenarnya, siapa Tuhan sebenarnya? Oi Allah, aku nak buat semua kebaikan. Harta aku yang aku dapat ni aku belanja semua untuk jalan Allah. Kan kau tak puas hati apa lagi ya Allah? Ya Allah, siapa kamu? Sebab apa hanya semata-mata nak kata, okeylah ya Allah aku tak solat, benda lain aku dah buat kan? Saya pernah menerima mesej sampai tahap tu. Jadi orang macam ni sahabat-sahabat, kita tak payah bukakan kitab fiqh, kita tak payah kata Allah tunjuk, sebab dia yakin Allah ada. Dia yakin Allah ada, dia buat kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi dia tak boleh memerangi nafsu dia sendiri yang solat ni menyusahkan lah, kena wuduk lagi, 5 waktu pula, cuba sehari sekali je. Kita dah baik dah, kita tak ada jahat-jahat, dengki-dengki kat orang, tak ada. So kita duduk saja, okey dah dengar azan. Okeylah ya Allah, aku dah solat lah ni. Tanpa melakukan segala 3 rukun, fi'li, qawli, qalbi. Itu bukan solat. Sebab apa maksud solat? Bermula dengan takbiratul ihram, berakhir dengan memberi salam. Baru itu namanya solat. Hanya dengan niat solat, tidak. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu kita kata, okey aku buat segala kebaikan lain. Aku tak nak solat, jangan suruh aku solat. Sama macam orang perempuan. Aku buat kebaikan lain. Tapi kau siapa nak paksa-paksa aku tutup aurat? Jawapannya bukan mak ayah kamu, ustaz-ustazah yang paksa. Tapi Allah yang paksa. Kenapa Allah yang paksa? Sebab perintah tu ada dalam Quran. Bila perintah tu dari Allah wajib, makna wajib, kita suka tak suka kita kena buat. Tapi kan ustazah ajar, kalau tak ikhlas, tak ada makna pun kita buat. Sahih. Tapi siapa kamu untuk menyatakan, saya tunggu saya ikhlas baru saya buat? Barulah dapat pahala. Sahabat, cuba tanya yang ramai menonton ni. Mula-mula anda nak seronok hadir majlis ilmu? Anda nak seronok bersedekah? Apa maksud seronok ni? Kita buat dengan hati. Orang yang buat dengan hati ni dia tak rasa penat. InsyaAllah di situ adanya ikhlas. Tapi kalau yang dipaksa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, memang tak seronok buat. Anak kita yang kita paksa bangun subuh tadi, dia tak seronok buat. Tapi perlukah kita berhenti untuk kita mengajak mereka, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita tak boleh berhenti. Sebab itu, besarnya pengorbanan seorang ibu, pujuk dengan kasih sayang. Ya Allah, aku dulu budak-budak macam ni juga, ya Allah. Buat tapi tak faham kenapa sembahyang. Ustazah Zai sendiri sekolah agama dari darjah 1, naik sekolah menengah, siap jadi ketua asrama tu, ada je arahan-arahan ustaz-ustazah yang nyampah aku kena baca al-Mulk tiap-tiap malam ni. Kena, ada je rasa begitu sahabat-sahabat. Tapi bila kita dipaksa, rohani kita, nafsu kita jadi makin mengecil. Dia ada kuasa untuk membesar. Untuk dia, tak payahlah, bukannya wajib pun baca surah al-Mulk tiap malam ni. Bukannya wajib pun kau buat macam ni. Bukan wajib pun, sunat je. Nafsu kita membesar, kita pun layan. Ya kan, yang penting aku dah fardu buat sudah. Ya kan, yang penting aku tutup rambut, tak apalah, dada nampak pun tak apalah. Ya kan, cantik ni, kalau tudung pendekkan lagi cantik ni. Nafsu kita layan, kita bagi baja, kita bagi makan, makin membesar. Cuba kita paksa. Memang kau suka aku pakai tudung pendek, tapi Allah tak suka. Kita lawan sahabat, lama-lama dia mengecil. Sebab nafsu tak boleh dihapus. Macam mana ustazah, ada tak sanitize yang boleh buang segala nafsu? Senang, saya nak solat je, tak boleh. Tak boleh sahabat. Hanya perlu diurus si nafsu ini. Tak perlu dihapus. Kalau hapus bahaya. Pengantin baru tak menikmati malam pertama, tak ada kan sahabat-sahabat. Jom bang makan, tak ada nafsu nak makan, bahaya sahabat-sahabat. Nafsu bukan disuruh hapus tapi disuruh urus. Macam mana nak urus dia? Iman dan ilmu. Macam mana nak urus dia? Geram tengok orang duk buat jahat kat kita. Nafsu kata, kau ada kuasa, kau lawan lah. Kau lebih hebat dari dia, kau lawan lah. Nafsu ni,
sentiasa merajai. Tapi kita ada ilmu la tahzan. Semalam ilmu yang bawa kita sabar. Kalau ikutkan aku memanglah, tapi sabar. Tengok apa yang Allah cerita dalam bab sabar. Hari ni kita geram orang duk buat tingkah laku kat kita. Sampai satu saat, ni meremang bulu roma saya nak sebut. Sampai satu saat anda akan rasa, buat apa aku nak marah ke dia, nak sakit hati kat dia. Sahabat, nak terkesan dengan dia. Sebab apa? Orang yang menyakiti kita itu orang yang sedang menderhakai Allah. Jangan risau sahabat-sahabat. Sebab tu Nabi suruh kawan dengan orang soleh, orang yang beramal, buat kebaikan. Kenapa? Sebab supaya kamu dapat tempias kebaikan itu. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang kita jangan seronok, kita dah huha-huha seharian, sahabat-sahabat. Orang tak solat, kita pun tak solat. Tak apa, hari ni je tak solat, balik qadha. Kita terjerumus sekali. Sepatutnya kita bangkit. Kau nak pergi mana tu? Toilet. Lamanya kau kat toilet. Aku solat lah, pukul 2.30 dah tak solat lagi, aku rasa tak sedap. Korang ni sembang macam-macam lagi. Nanti balik rumah tinggal nak solat asar je. Sahabat-sahabat, kena ada pendirian tunjuk. Kita tak menyindir-nyindir mereka. Mampu kita ajak. Tapi dalam sujud orang yang ikhlas tadi, ya Allah, beri petunjuk pada kawan-kawan aku tu, ya Allah. Kesian mereka, ya Allah. Kami sehat walafiat, boleh sembang, ngetih, pagi macam-macam. Tapi nampak aku bangkit nak pergi surau, tak ada rasa bersalah. Itu bukan kumari, bukan acong, bukan siapa tu. Nama Islam berbintikan orang Islam belaka, sahabat-sahabat. Sebab itu, kita sebenarnya sedih dengan orang-orang yang kita sayang kalau mereka melakukan perkara-perkara yang tidak beradab dengan Allah. Maka kita sentiasa bukan kecaman, bukan benci, bahkan kita mendoakan dengan kasih sayang. Hati yang macam ni subhanallah sangat mahal, susah kita nak dapat pada hati orang Islam. Okey, jadi kita nak faham bab 61 tu dengan keadaan macam ni. Jangan bersedih dengan perilaku manusia, tetapi perhatikanlah tingkah laku mereka terhadap Allah. Ramai isteri yang bila ustazah cakap, Kak, beri nafkah tu wajib kan? Seorang lelaki, suami beri nafkah kepada isteri wajib. Ya ustazah, tapi suami saya tu tak bahagi ustazah, saya tak tahu macam mana. Akak kerja, ada pendapatan, akak boleh hidup kan? Dah berapa tahun dah akak dah cakap dekat dia, tapi dia tetap dengan perangai macam itu. Akak masih boleh hidup? Ya ustazah, gaji saya cukup. Apa yang akak nasihat pada suami? Cuba sekali-sekali cakap dengan suami, InsyaAllah bang, sampai sekarang ni pun saya tetap gemuk juga, abang tak beli beras pun. Alhamdulillah, tapi saya sayang abang kerana Allah. Alang-alang kita diijab kabulkan, kita bersanding atas pelamin, habis berpuluh ribu kenduri kahwin kita hari tu. Saya nak bersanding lagi dengan abang dalam syurga. Memberi nafkah ni bang, bukan perintah saya, bukan perintah mak ayah abang, tapi perintah Allah. Sahabat-sahabat, perintah Allah. Bila dia perintah Allah, jangan kau benci dia kerana dia adalah ayah kepada anak-anakmu, kerana dia tetap suamimu. Tetapi kita nak tegur dia dengan hati dan kasih sayang kerana kita sayang dia. Kalau selagi mana abang sujud lama jadi imam dekat masjid, tapi abang tak beri nafkah kepada isteri dan anak-anak, abang buat perkara yang dimurkai Allah. Sahabat, dia orang yang buat tingkah laku dia tu adalah perkara yang dimurkai Allah. So kamu yang sedang dianiaya ni jangan pernah risau, jangan pernah sampai tak boleh nak buat kebaikan pada anak-anak, lantak dia selagi bapa dia tak baik dengan saya, ustazah, saya takkan buat baik dengan anak-anak saya. Engkau sebenarnya sedang mendenda diri kau sendiri, menghina diri kau sendiri. Orang tu sedang buat derhaka kepada Allah. Allah sedang susun atur perancangannya bagaimana kamu yang dianiaya, bagaimana dia yang menganiaya. Tak perlu kamu plan. Nanti bila anak-anak besar, aku tak bagi ziarah kau. Lantak kau duduk rumah orang tua-tua. Kita pula yang ada dendam kesumat macam tu. Sebenarnya sahabat, kita dan dia yang derhaka kepada Allah, yang kononnya kita solat tak berhenti ni, tak ada beza pun. Sebab hati kita tak bersih. Jadi wahai yang merasa dianiaya, senang tak kita nak ubah daripada dia tak bagi nafkah kepada toeng, tiba-tiba bagi nafkah. Kita tak boleh nak ubah orang dengan mudah. Tapi sahabat-sahabat, dengan kita meratap dengan Allah, anda akan lihat perubahannya. Anda akan lihat perubahannya. Sebab Allah maha memegang hati para hambanya. Cuba yakini ini. Saya tak tahu nak buka dada anda
nak sanitize, mengatakan kekallah menjadi hamba Allah yang baik, anda akan rasa kasih sayang Allah. Subhanallah. Anda tidak perlu bersedih dengan perilaku orang lain kepada anda. Mereka adalah orang yang tidak mengetahui bagaimana seharusnya bersikap kepada sesama makhluk Allah. Kenapa ya Ustazah ada anak yang derhaka? Kesian dia, Kak. Dia tak tahu cara macam mana dia nak bersikap kepada sesama makhluk. Dia tak faham mak ayah kita tu macam mana. Jahat pun mak ayah kita tu, dia tetap mak ayah yang kita patut taat. Dia tak faham ke walau besar mana gaji kamu sebagai isteri, suami tetap suami di rumah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah tengok bagaimana ketaatan kita kepada suami. Itu hakikat. So kita nak nafikan macam mana lagi? Masya Allah. Bahkan kepada Khalik sekalipun mereka telah melampaui batas. Kenapa ya Ustazah ada anak derhaka pada mak? Apa nak heran dia derhaka pada mak? Sebelum dia derhaka pada mak, dia telah derhaka kepada penciptanya dulu. Tak faham Ustazah? Ustazah, kenapa ada isteri yang tengking-tengking ya suami? Sebelum dia derhaka kepada suaminya yang dianugerahi Allah, dia telah derhaka kepada Tuhannya dulu. Kenapa sahabat? Start dia menderhaka kepada suami, dia telah melupakan bahawa Allah tak suka kau buat macam ni. Faham ke tak faham? Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah sahabat-sahabat, saya pernah muda, saya pernah remaja. Bila kita baca kitab-kitab macam ni dalam, ya Allah Tuhan, dulu aku pernah buat silap ya Allah. Sama-sama kita akui. Dan kita tak nak ulang silap tu lagi. Sebab sekarang kita kenal dah siapa Tuhan yang menciptakan kita. Okey? Menurut Imam Ahmad dalam bukunya Az-Zuhud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ajaban laka ya ibnu Adam, khalaqtuka wa ta'budu ghairi wa razaqtuka wa tashkuru siwaya. Atahabbabu ilayka bin na'am wa ana ghanni anka wa tatabaghaddu ilayya bil ma'asi wa anta faqir ilayya khairi nazilun ilayka wa syarruka ilayya sa'id." Wahai anak Adam, sungguh hairan kulihat dirimu. Ya Allah, dah mula dah ni kita rasa disindir sungguh-sungguh oleh Allah. Wahai anak Adam, sungguh hairan kulihat dirimu. Aku telah menciptakanmu, tetapi kamu malah menyembah selain aku. Kata Allah, aku ciptakan kamu, bahkan engkau menyembah selain aku. Aku telah memberikanmu rezeki, tetapi kamu malah bersyukur kepada selain aku. Yang beri rezeki itu siapa? Allah. Tapi kita berterima kasih kepada siapa? Habis itu Ustazah, suami saya buat surprise birthday kat saya, hadiah kunci kereta mewah. Yang kat depan tu abang hadiahkan untuk saya. Tak payah cakap terima kasih ke? Dengan manusia terima kasih, dengan Allah bersyukur. Alhamdulillah, cukup ke tak cukup? Kepada mana tempat kita jalankan lagi ketaatan kepada Allah, itu syukur. Mata kita melihat apa, telinga kita melihat apa, kereta tu nanti hadiah yang daripada suami kita bergaji besar tu digunakan ke mana sahabat-sahabat? Sebab itu kita ada harta bernama kereta, kita rasa bersalah nak bawa kereta kita ke tempat maksiat. Kita rasa bersalah sahabat-sahabat, kereta kita digunakan untuk dalam kereta ni kita bercakap-cakap benda yang lara, benda yang Allah tak redha. Ustazah tak boleh lupa satu ketika Ustazah menghadiahkan sahabat-sahabat dirahmati Allah anak buah lah dengan motosikal kan. Ustazah sebut macam ni, boleh guna ke mana saja, tapi tolong jangan ada orang yang belum halal di belakangmu. Kalau mak, kalau adik, tak apa lagi lah. Jangan ada orang yang tak halal di belakangmu. Sahabat-sahabat, sebab apa? Sebab kita hadiahkan tu ya untuk pergi belajar. Setiap pusingan tayar motor tu dapat pahala. Kita tak belajar lagi dah masa tu. Sahabat, peluang ada pada dia. Contoh, setiap pusingan tayar motor tu kita dapat pahala. Duk diam-diam saja dapat pahala. Untunglah orang yang melakukannya. Siapa lagi nak hadiah laptop, anak buah nak sambung belajar ni Ustazah. Cuba kita selit dakwah sikit. Masya Allah, ni ibu maklum ikhlas ni hadiah ni. Ikhlas sangat-sangat. Jangan cakap bila maklum nasihat ni kata maklum
ikhlas tapi ada makna. Tu maknanya ungkit tu. Bukan, sahabat. Sebab seorang ibu ayah wajib menasihat. Ingat, dengan laptop ni hujung jari je macam-macam ada. Mak ayah jauh nanti, awak nak bawa pergi London ni laptop ni. Kan? Apa yang awak tengok dalam ni, Allah redha kalau mana apa yang awak tengok dengan mata awak ni adalah benda yang Allah redha. Jangan sampai. So, sebagai anak yang kenal Tuhannya, maklum aku bukan tahu, mak ayah aku bukan tahu, duk jauh. Anak yang kenal Tuhannya, tapi Allah tengok ni jari aku like yang mana ni, klik yang mana ni. Minda dia sentiasa teringat-ingat, terdengar-dengar suara pesanan ibu ayah dia tadi tu. Kalau buka laptop, handphone yang mak hadiah ni, sahabat jangan pernah takut nak nasihat macam ni pada anak-anak. Alah Ustazah, budak sekarang kita cakap macam tu. Okeylah, mama ni banyak sangat lah syarat. Kak Ngah beli pakai duit biasiswa lah, ada je, bukan tak ada. Memang mereka tak suka, tapi kita kena selit dengan bismillah dulu di hati. Kenapa? Akan berkat. Jadi bila kita ajar akidah pada anak-anak kita, kita ajar Allah sentiasa melihat, kamu hantarlah kemewahan apa kepada dia. Sahabat, Allah nampak aku buat ni. Dan kalau aku belajar, gunakan laptop, alat-alat belajar, hatta apa sahaja duit yang tiap-tiap bulan bapa aku masuk untuk belajar, sahabat-sahabat, tapi aku gunakan untuk maksiat, berkat ke ilmu yang aku dapat? Tak berkat. So tu semua ada link dia. Sebab tu bila kita bercakap dengan anak-anak kita, sahabat, bukan tanya pelajaran macam mana, subjek apa yang dapat A, bukan itu saja. Tapi A yang utama, macam mana rasa dia bertuhan tu. Kamu jauh dengan ibu, ibu dah tak boleh kejut dah tiap pagi, tak boleh sentuh dah tubuh kamu. Okay, jangan sampai kita, ibu, ayah, adik-beradik kita disentuh oleh api neraka Allah. Rasakan perasaan itu, sahabat. Ni nasihat yang sangat indah. Okey? Kemudian disebutkan lagi, telah kutunjukkan kasihku dengan memberimu berbagai nikmat, sedang aku sama sekali tidak memerlukan aku. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tetapi kamu malah memperlihatkan kebencian kepadaku dengan berbuat maksiat. Perbuatan maksiat kita itu sebenarnya adalah kita merujuk kepada kita bencikan Allah. Sebab Allah suruh kita buat kebaikan, tapi kita balas dengan maksiat. Kita tak kata, hey Allah, aku benci kat engkau. Kita tak kata. Tapi perbuatan maksiat itu sebenarnya adalah tanda kita menderhakai Allah. Sedangkan nikmat engkau bermaksiat tadi pergi mana? Pergi tempat bermaksiat lah. Lepas tu pakai apa? Pakai naik motor lah, naik kereta. Kenapa pun? Banyak sangat tanya. Siapa yang bagi rezeki beli tu? Allah, sahabat. Siapa yang bagi rezeki duit untuk beli semua tu? Dah jawab lagi. Motor ni saya dapat kat kedai motor. Ustazah, kenapa Allah pula bagi? Dia jawab lagi, sahabat-sahabat. Itu yang kita kesian. Jadi kekal. Memperkenalkan kepada Allah itu sangat penting. Kebaikanku selalu kulimpahkan kepadamu, tetapi kebodohanmu selalu kamu pamerkan kepadaku. Allah, deep. Kebaikanku selalu aku pamerkan kepadamu, wahai hamba yang aku cipta. Tapi kamu selalu mempamerkan kebodohanmu kepadaku. Sengaja engkar. Kenapa seorang ibu dan ayah, sahabat-sahabat? Mak dah cakap dulu kan, nak masuk universiti tu tanggungjawabnya belajar. Kenapa kamu buat benda lain? Kadang-kadang kita bawa balik hadiah, duit kat mak kita. Kamu kan belajar di universiti, macam mana boleh bagi mak sebulan 1,000 ni? Ibu ayah, please, kalau kita tak tanya kita seorang ibu ayah yang betul ke menunaikan tanggungjawab. Hatta ada anak, mak ni bising lah, kita ni kan orang miskin. Kak Long dah bagi 1,000 senyap je lah, tak payahlah tanya apa-apa, ada. Tapi ibu dan ayah beriman, mak kena tahu. Kamu kan belajar, macam mana kamu sempat ada bagi duit mak 1,000? Sama macam seorang isteri. Kalau selama ni kita hidup dengan iman, tidak dinafkahi oleh suami, dan dia sedang menderhakai Tuhannya, tidak menunaikan perintah Allah, tiba-tiba satu hari sebab mulut kita pok-pok, suami bagi kita sebedebuk depan mata kita. Nah, 5,000 untuk engkau. Sahabat-sahabat, wah bang, banyaknya duit. Mana abang dapat? Kita pun berbelanja macam-macam, menggemukkan tubuh dengan makanan yang mewah-mewah. Tanpa pun tanya, minta maaf bang, saya dah selesa dah abang bagi sebulan RM500 tanpa RM5,000 ni. Selama ni yang saya cakap sebab
RM500 tu cukup untuk beli beras je bang. Anak kita makan dengan telur je. Komunikasi tu penting. Zaman daripada kita kahwin tahun 2000 dulu, sekarang dah 2021, abang masih RM500 sebulan padahal gaji abang meningkat. Bincang. Anak-anak kita universiti tu yuran dia bukan RM50 lagi sebulan bang. Itu sekolah kafa dulu. Abang sedar tak anak-anak kita sekarang? Bincang. Tapi sahabat, dihantar hempuk RM5,000, kita tak rasa pun, pelik dah ni, tiba-tiba je dapat mewah macam ni. Tiba-tiba suami kata, puas hati aku menang judi malam tadi. Kita pun, Ustazah boleh tak? Sebab ada isteri yang bertanya, saya dah tahu duit tu duit haram, tapi sebab selama ni saya tak dapat kemewahan tu, saya guna je. Saya yang berdosa ke dia yang berdosa? Dia berdosa dan kamu berdosa. Kenapa kamu berdosa? Kamu dah tahu duit tu duit haram. Dia dah bagi tahu aku menang judi semalam. Jadi macam mana Ustazah, saya nak rasa macam orang lain juga, baju mahal-mahal, makanan mewah-mewah. Dengan RM500 sebulan tu pun akak makan juga kan selama ni? Makan. Yang tu confirm halal? Confirm. Kenapa akak kata confirm halal? Ya Ustazah, dia suami saya gad je, gaji RM1,500. RM1,000 bayar sewa, bayar bil-bil RM500 duit makan. Itu duit halal. Kamu sehat. Allah yang sehatkan kamu, Allah yang cukupkan kamu. Dengan RM5,000 tu, kamu beli makanan dah tahu dah benda tu haram, tapi tak apa, suap anak dengan benda haram. Sebesar zarah tumbuh daging yang haram. Apa yang kita nak cakap depan Allah? Sebab itu tak apa, jangan buang dalam tong sampah lagi RM4,500 tu. Kalau suami bagi, dia bagi RM5,000, dah biasa dengan RM500, RM4,500 campak muka dia. Nah, abang pergi bagi dekat siapa-siapa je. Saya tak nak, RM4,500 ni duit haram. Jangan egonya seorang lelaki. Selama ni kau bebel nak duit banyak sangat, aku bagi kau tak nak pula. Jangan buang tong sampah, pergi hantar kat rumah Ustazah. Sekian dimaklumkan. Apa maksudnya sahabat-sahabat? Kita nak hanya yang halal. So kita boleh menasihat sebab kita nak sama-sama dapat lindungannya Allah. Allah jangan sampai Allah cakap macam ni kat kita. Apa kata Allah? Aku limpahkan segala nikmat kebaikan kepadamu, tetapi kebodohanmu selalu kamu pamerkan kepadaku. Bodoh namanya kalau sengaja pilih jalan ke neraka Allah. Baru kita nampak sahabat-sahabat. Baik. Disebutkan dalam sirah Nabi Isa alaihissalam lagi bahawa ia telah mengubati sebanyak 30 orang pesakit dan telah menyembuhkan ramai orang buta. Sebab tu Isa Al-Masih ni sahabat-sahabat, antara sebab kenapa dinamakan Al-Masih ni sapuan, menyapu. Dia kan tangan dia ni letak je kat mata orang, Masya Allah, orang buta boleh celik. Ini ajaibnya Isa Al-Masih. Ada banyak lagi lah gelaran Al-Masih tu pasal apa. Tapi antaranya tu Al-Masih ni sebab dia sapu je, orang buta boleh celik. Orang bisu boleh bercakap. Nak ceritanya hebatnya ilmu perubatan Nabi Isa ni. Dengan apa? Mukjizat Allah. Sekarang ni Ustazah Zai, ni depan Ustazah ada Mak Su Zunaizah Ahmad. Kan? Ustazah duk sapu, Mak Su duk sakit tangan ni Ustazah. Contoh. Okey tak apa, Mak Su sapu je. Wah, confirm lah viral Ustazah Zai. Muzayyanah Al-Masih pula dah. Na'udzubillah. Tak, sebab Rasul dapat mukjizat. Kita ramai perawat-perawat Islam, Alhamdulillah dengan izinnya Allah, ilmu yang mereka belajar. Okey kak, balik baca amal ayat ni. Ustazah, dia pegang je kepala saya semalam. Tapi Alhamdulillah bangkit, migrain saya hilang apa semua. Izinnya Allah. Tapi bukan semua. Nabi Isa siapa je buta, jumpa dia disapu mata terus. Celek terus. Masya Allah. Tetapi, apa kitab ni kata? Namun mereka itu kemudian berbalik menjadi musuh-musuhnya. Nabi Isa daripada buta disembuhkan. Nabi Isa daripada sakit dibantu. Dirawat. Tak ada yang dirawat oleh tangan Nabi Isa yang tak sembuh. Tapi akhirnya bila mereka sembuh, mereka bermaksiat. Apa yang Nabi Isa bawa, mereka tak nak taat. Kita ramaikan macam ni. Kita dah belajar awal dalam La Tahzan. Kita hadiahkan pen yang mahal. Rupanya pen itu digunakan untuk mencarut, mencaci maki kepada kita. So kalau anda pernah melalui hidup yang macam tu, sahabat-sahabat, biasa je, tak perlu sedih. Ini kitab La Tahzan mengajar, okey aku faham. Aku yang hadiahkan pen tu. Lepas tu dia gunakan pen tu untuk menulis cacian kepada aku. Biasa, maksudnya ibu ayah, kita rasa kita membesarkan anak-anak dengan susah payah. Sampai hati dia buat saya macam tu. Itu ujiannya Allah ibu ayah.
Balik kepada Allah. Jangan putus asa. Aku nak doakan yang nombor 1, 2, 3 je. 4 lantaklah apa nak jadi. Tak, ibu ayah. Sebab kita tak tahu derhakanya mungkin hari ini. 10 tahun akan datang, kita tak tahu siapa yang akan kembali taat kepada kita. Kita manusia biasa. Okey? Baik, kita pergi 62. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bersedih kerana kesulitan mencari rezeki. Jangan bersedih kerana kesulitan mencari rezeki. Saya nak gabungkan dengan tajuk 63 untuk tajuk dulu. Jangan bersedih kerana di sana masih banyak jalan meringankan musibah. Masya Allah, kalau dalam kitab saya tak pasti kitab baru macam mana. Kalau dalam kitab saya bab 62, 63 duduk sebelah-sebelah. Jadi sangat cantik ni kita. Macam mana kalau orang yang pandai nak edit-edit ni, ambil gambar duduk sebelah-sebelah ni, kita viralkan sahabat-sahabat. Hantar kepada siapa sahaja sekarang ni dalam musim pandemik ni. Ramai orang yang telah kehilangan punca rezeki. Mendakwa tak boleh hidup dah saya ustazah, kena buang kerja, isteri saya meniaga tak laku. Ramai sahabat-sahabat. Kita pujuk hati sahabat-sahabat kita yang sedang down ni dengan tajuk 62, 63. Sebelum subuh tadi ustazah tengok, ya Allah indahnya tajuk ni, Masya Allah. Cuba kita baca 62. Sesungguhnya yang memberi rezeki adalah Allah yang Maha Esa. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya Allah. Dan dia telah mengatur semua itu. Masya Allah. Sebab tu ada orang, ustazah, saya punya pejabat ni nak solat pun susah. Lepas tu saya yakin sangatlah ustazah, pelaburan dia ke arah benda yang memang tak patut syariat ni ustazah. Macam mana saya nak buat? Jelas depan mata saya ni ustazah. Ustazah tak bercakap dengan orang-orang yang mendakwa ragu-ragu, sahabat. Kita bukan orang atasan yang duk sebarkan duit ke mana-mana. Jangan pula dengar cerita ni anda pergi pejabat hari ni, pergi hantar surat resign terus. Mak ayah perlu dinafkahi, anak-anak menanti nak bayar yuran sebagainya. Saya risau nak cakap macam ni sebab ramai orang belajar agama. Iblis cemburu dengan orang belajar agama, didatangkan ragu-ragu, salah faham. Bos, surat resign. Kenapa? Ni semuanya syubhah ni. Ni semuanya haram ni. Saya dah belajar kitab Latahzan bab 62. Ya ke engkau ni? Betul ke engkau nak resign ni? Kau gaji paling tinggi ni. Betul bos. Pagi tadi on the way pergi kerja, saya dengar bab 62. Rezeki di tangannya. Kan? Kau main lagi. Bab 1 hingga bab 61 tu dia tak dengar pun. Macam-macam yang kita belajar. Ada 281 bab lagi kita nak tahu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan kita dapat satu tu kita buat keputusan yang kadang-kadang kita tak berfikir dengan akal, tapi kita berfikir dengan emosi kita semata. Masya Allah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Az-Zariyat 22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Apa di langit tu maksud? Di Lauh Mahfuz, di papan takdir. Saya suka sebut macam mana, kita kalau ada lah kan yang rumah dia style tampal apa? Tampal papan kecil, ataupun kita punya peti ais tu lah penuh dengan nota-nota. Hari Khamis hantar baju kat Dobi, hari Rabu anak tuition kan, nota-nota tu. Di langitnya Allah ada satu papan, kalau kita boleh faham macam itulah di minda kita. Itulah dia Lauh Mahfuz yang tertulis Muzayyanah Abdullah jodohnya bila, lahirnya bila, dapat anaknya bila, suaminya siapa, dah tertulis. So dah tertulis tu Ustazah, buat apa kita nak bekerja? Rezekinya kan dah tertulis. Sahabat, hanya doa yang boleh mengubah takdir. Kita disuruh doa yang baik-baik, doa yang baik-baik. Mengubah takdir maksud macam mana? Rezeki dah ditetapkan secupak oleh Allah. Tapi disebabkan usahamu yang halal, yang bersungguh-sungguh, dari secupak itu Allah boleh gandakan mudah bagi Allah. Sahabat-sahabat, sebab itu jangan kita rasa penat untuk memburu. Sebab Allah suruh usaha, kemudian tawakal. Serahkan diri kita pada Allah. Jangan pernah takut untuk start sesuatu sebab Allah dah tetapkan untuk kita. Kan? Jadi kalau dari secupak tu memang dah ada. Sebenarnya kita ni bukan tak cukup sahabat-sahabat.
Tapi sebab tidak ada takwa di sini. Betul lah kata Saidina Ali. Saidina Ali ni miskin. Miskin. Pelik Nabi ni. Nabi ni zalim ke kepada puterinya Fatimah? Ramai-ramai orang pemuda-pemuda Mekah, anak orang kaya hebat-hebat, nak mengintip-ngintip Fatimah. Nak kahwin dengan Fatimah, anaknya Rasulullah. Bersusun orang nak Fatimah. Tapi Muhammad pilih Saidina Ali. Siapa? Miskin. Sahabat-sahabat, peliklah Muhammad ni. Sebab dengan cara itu mengajar Fatimah jadi hamba Allah yang bersyukur. Subhanallah sahabat-sahabat. Jadi kita ni nak sebut salah ke nak cari kemewahan? Tak salah. Tapi bagaimana caramu bersyukur? Saidina Ali tak pernah mati kelaparan. Sahabat-sahabat, cukup je. Patut dalam orang tanya, Saidina Ali, cuba cerita bab mai kat kami. Apa maksud takwa? Ringan lisan dia cakap, merasa cukup dengan yang sedikit. Kita hari ni ada segala dah kat rumah sahabat. Ada segala. Tapi kita tak merasa cukup dengan yang sedikit. Kita duk nampak yang banyak. Siapa orang tu dapat banyak, aku tak dapat. Pasal apa dia tu boleh, pasal apa aku tak boleh. Tak merasa cukup dengan yang kita ada. Jauh lagi kita dengan takwa. Faham Jika yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa masih ada manusia yang menyanjung dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya kerana ingin memperoleh rezeki dari sesama manusia? Faham? Ada orang yang sanggup, kau kalau nak jadi PA aku, segala benda kau boleh dapat, 10,000 sebulan, cash aku bagi kat kau. Tapi kalau bos kata, bos minta maaf bos, saya nak sembahyang dulu, azan dah ni. Kau ingat dulu kau nak dapat 10,000 macam mana? Kau ikut aku. Sembahyang-sembahyang apa ni? Contoh sahabat-sahabat. Balik rumah kau dah sembahyang ke belum? Payah mak, bos macam tu dia tak bagi kita sembahyang. Tapi tu kau nak stay, mak 10,000 mak. Siapa nak bagi? Ada kan manusia macam tu dalam hidup? Tolong sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita sanggup berlutut, kita sanggup hilang maruah, kita sanggup hilang akidah kita hanya semata-mata nak rezeki. Takkan ada bos lain yang boleh bayar saya mahal macam tu, ustazah. Kita biasa dengar dalam zaman ini kalimah macam tu. Takkan ada dah orang yang boleh bayar saya banyak tu, ustazah. Maka saya tak kisahlah. Hal mati nanti mati. Ustazah bukan duduk satu kubur dengan saya. Bahasa subhanallah. Bila dinasihat, ditegur, kenapa yang macam ni? Kan kenapa duk ajak anak-anak muda sampai merosakkan akhlak, live pukul 2-3 pagi. Yang follow page-page macam tu sekali live 4K, 5K. Sahabat-sahabat anak-anak muda kita, hanyut akidah mereka. Wah, rupanya dengan buat macam ni boleh jadi kaya raya. Dah tak peduli dah mak nasihat apa, ayah nasihat apa. Sedih sahabat-sahabat sebab anak kita tak keluar rumah, tapi rupanya apa yang dia follow tu membuatkan dia hilang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Duit dapat banyak ni mak. Bisnes international ni mak. Na'udzubillah sahabat-sahabat. Surah Hud ayat 6 cerita apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata. Dabbah ni binatang melata. Dan ulama tafsir mengatakan dabbah terjemahannya binatang, tapi dabbah termasuk juga manusia. What? Kita ni binatang ke ustazah? Jangan marah sahabat. Kalau kita faham tafsir, kita takkan jadi marah. Kita akan kata, dabbah termasuk aku ni juga. Maksudnya siapa saja yang bernyawa atas muka bumi Allah ni digelar dabbah. Ulat dalam batu, dabbah binatang. Manusia pun, bukan manusia binatang maksud saya, tapi manusia dimuliakan Allah dengan akal. Binatang tak ada akal, walaupun dibelah kepalanya ada otak, tapi tak ada akal. Manusia dibelah kepalanya ada otak, tapi beriring akal. Akal ni yang memuliakan dia sehingga menjadi ahsanu taqwim. Tapi tak gunakan akal, sahabat, suka hati akulah. Suka hati akulah aku boleh hidup. Sementara sihat ni bolehlah aku bermaksiat. Akal ni dah melupakan siapa yang menciptakan dia untuk beribadah semata-mata. So dabbah di situ, mu dengan binatang tak jauh beza.
Sama je, sebab mu hidup atas dunia, mu tak gunakan akal, mu tak berpandukan wahyunya Allah. Bila kita faham macam tu, ya Allah, aku tak boleh marah ni kalau ada ulama kata dabah ni termasuk aku tak boleh marah ni. Tapi terjemahan ni kata binatang, aku bukan binatang. Orang yang, itu sebab orang Melayu kata yang makan cili terasa pedas. Orang ada ilmu, sahabat-sahabat, dabah ni rujuk binatang, termasuk manusia yang hidup tapi hatinya mati. Nampak pokok, wah kalau aku tak siram pokok ni tak besar lah dia. Allah kan yang memberi kehidupan. Kalau tak reti bersyukur, kamu tak ubah macam binatang. Sedangkan binatang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, masih burung keluar berpagi-pagian dari sarangnya. Untuk apa burung? Untuk aku bawa balik rezeki, menafkahi anak-anaknya. Dah kenyang kat luar, dia tinggal dekat paruh dia ni seekor ulat. Untuk apa? Bagi ke anak-anak dia. Tapi suami kahwin untuk apa? Nafsu semata. Tak gunakan akal, tak rujuk kepada wahyunya Allah. Engkau wajib memberi nafkah, sahabat-sahabat. Sebab itu orang yang qawwam, bertindak mengikut kehendaknya Allah, lumpuh dia, menangis air mata, pandang isteri dengan sayu, hari-hari minta maaf. Abang tak boleh cari rezeki, abang minta maaf. Isteri jatuh cinta, kasih sayang. Ustazah, ya Allah, tak pernah menyakiti saya walaupun kena stroke, Ustazah. Saya penat berganda, kerja nak jaga dia lagi. Tapi Ustazah hari-hari pegang tangan saya, bagi nafkah pada keluarga kita, patutnya abang. Tapi abang dah terbaring. Allah yang pilih bang. Tengok bang, rezeki Allah bagi. Tiba-tiba orang yang hutang saya lama-lama ni datang pula nak bayar sejak abang sakit ni. Sebab dalam sakit masih gunakan akal, taat Allah. Kesian kat isteri. Ingat yang menonton, once kita ada jaga orang sakit, suami kita dulu baik, tiba-tiba dia kena stroke ni, dia suka marah-marah. Tolong faham, sebenarnya bagi masa kat dia. Dia sebenarnya dalam stres. Kenapa aku sakit? Aku sebenarnya nak tolong keluarga aku. Aku patut keluar cari rezeki. Jadi isteri tolong fahami dulu, dia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Kalau kita pandai bagi semangat, sahabat-sahabat, nanti lama-lama, yang apa je kerja yang abang boleh tolong walaupun abang duduk atas katil ni, tolong cakap. Penting komunikasi tu. Kalau kita nampak orang mula-mula kena mild stroke, marah-marah, sahabat, dia sebenarnya bukan marah kita. Dia sedang marah dirinya sendiri, dia sedang berperang. So tolong faham. Jadi kita kena kuat beri semangat, kena banyak munajat. Ya Allah, bagi redha pada suami aku, ya Allah. Sembuhkan sakitnya, ya Allah. Dia suami yang baik, ya Allah. InsyaAllah ada jalan keluar, sahabat-sahabat. InsyaAllah. Okey, ya Allah, kesian suami aku, gaji 5,000 sebulan. Pandemik ni kena berhenti kerja pula, ya Allah. Dia bukan nak macam tu, tapi aku tahu ni ada perancangan yang baik. Suami balik confirm stres. Anak-anak kata, kenapa papa sekarang asyik marah-marah ibu? Kenapa papa asyik diam je, sekejap keluar, sekejap keluar? Kita pula, abang keluar ni cari perempuan lain semua kan? Sebenarnya mungkin dia tengah cari kerja, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Seorang lelaki, dia tak banyak bercerita. Abang tadi pergi pejabat ni merayu nak minta kerja. Dia tak nak cerita ke anak-anak dia yang dia merayu nak minta kerja tu. Sebab dia seorang lelaki, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia tak nak tunjuk pada keluarga dia, dia lemah. Jadi tolong faham, kita ni tolong faham. So kalau kita sibuk nak memberi kefahaman kita, insya-Allah Allah akan beri faham kepada dia. Tapi kalau kita hanya sibuk orang faham kita, sahabat-sahabat, Allah akan tarik kefahaman dalam hati kita. Kita semua tak faham orang tu macam mana, tak faham orang tu macam mana. Kalau anda merujuk kepada Allah, anda akan faham, orang di sekeliling anda akan diberi Allah faham. Subhanallah, sahabat-sahabat. Jadi dalam surah Fatir ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat. So, baik of course rahmat, tak baik pun ada rahmat, asal ia datang dari Allah. Dan kita yakin Allah yang takdirkan aku jadi macam ni. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Benda buruk dah berlaku, tak ada siapa boleh menahan. Pandang dulu rahmatnya Allah. Dan apa saja yang Allah tahan,
maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Kenapa rezeki itu terlepas? Aku dah hantar tender segala, kenapa terlepas? Pandang Allah dulu. Tuhan, kalau aku dapat ni mungkin aku jadi manusia makin lega kepadamu Tuhan. Sahabat, sebab alang-alang Ustazah dah cakap nak baca 3 tajuk, termasuk 63. Dalam 63 ni, syarahnya dah ada pada tajuk 61 dan 62. Jadi 63 ni, saya menyarankan semua anda ambil gambar, nanti framekan cantik-cantik ke, hantar dekat family group ke, kawan-kawan kita bila minta nasihat, bagi je tajuk 63 ni. Ataupun siapa yang pandai nak edit cantik-cantik, PM pada Ustazah, kita paparkan di grup Latahzan, page Facebook, sahabat-sahabat, supaya nanti ramai kawan-kawan kita share. Senang je nak buat pahala bagi orang-orang yang pandai benda-benda ni. Ustazah tak pandai, sahabat-sahabat. Okey, Ustazah tolong bacakan saja. Jangan bersedih kerana di sana masih banyak jalan meringankan musibah. Allah, terima kasih Dr. Aida Al-Qarni, kitab La Tahzan. Jangan bersedih, kita dalam musibah. Tapi dia jawab, kerana di sana masih banyak jalan meringankan musibah. Dia bagi kita 7, saya nak baca je. Pertama, menunggu pahala dan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa Ustazah bila kita dapat musibah, Dr. Aida Al-Qarni suruh tunggu je pahala dan ganjaran? Ya Allah sahabat, saya tak tahu nak cakap macam mana. Kita sibuk keluar pagi, balik petang, bekerja, tinggalkan anak isteri kadang-kadang di rumah untuk kita dapat gaji hujung bulan kan. Kita nampak gaji tu bila kita tekan ATM hujung bulan kan. Tapi bila kita jumpa ayat-ayat Allah macam ni, kita tak nampak mana pahalanya. Kenapa ya Allah kau dah bagi aku musibah, mana pahalanya? Itu tandanya jangan bohong diri. Kamu belum yakin bahawa satu hari kamu akan mati. Kamu belum yakin bahawa satu hari nanti kamu akan dihisap di hadapan Allah. Cuma sahabat, hujung bulan tu tak dekat ATM keluar duit. Kalaulah pahala ni lepas solat, selak sejadah RM50. Anda rasa anak-anak anda boleh tinggal solat? Takkan tinggal. Sahabat, lepas kita balik masjid, depan pintu belum masuk rumah. Yang, duit siapa ni yang? Suami kata, untuk abang lah, abang kan baru balik masjid. Ustazah kalau kaya raya teringin nak buat macam tu sahabat. Kita biasakan program-program motivasi kan. Ya Allah, Ustazah ni pernah kalau aku kaya ya Allah. Kalau, masalahnya kalau. Tapi suka berangan, Ustazah Zai suka berangan. Sebab apa? Kita nampak program motivasi anak-anak yang tak solat bla 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 bla. Kita bagilah kredit pujian je sahabat, bukan apa pun. Dia merapat dengan kita, dia seronok dengan kita. Bang, budak-budak kan, kita pun pernah muda cakap dengan Ustaz. Kalaulah saya kaya, setiap budak yang the best 10 orang ni saya bagi RM100 seorang. Berangan sahabat-sahabat. Lepas habis program motivasi 3 hari 2 malam, dulu-dulu saya banyak terlibat program tu. Nanti, Ustazah terima kasih Ustazah dah 3 hari saya tak pernah tinggal solat subuh lepas hadir program motivasi Ustazah. Ingat senang sahabat-sahabat. Lepas tu bila jumpa kat mana pasar malam, ke mana dulu-dulu, pergi pasar malam Ustazah Zai. Lepas tu, lama dah tak SMS Ustazah. SMS kan dulu. Tak ada kredit Ustazah. Dulu saya adalah juga kredit. Saya nak bagi tahu Ustazah, saya bangga saya dapat solat subuh. Sekarang subuh ke tidak? Cara jawab dah tak subuh dah tu. Sebab tu ya Allah, aku kalaulah kaya ada satu taman yang boleh menempatkan semua anak-anak orang ni, hayya ala solat, 1000 orang terus solat subuh. Tapi kenapa Allah tak bagi angan-angan Ustazah Zai tu? Allah tahu Ustazah Zai takkan mampu sahabat-sahabat. Hanya mampu macam itulah. Jadi yang nak tolong diri kita bukan Ustazah Zai, bukan siapa-siapa. Kamu, kita kena tolong diri kita sendiri. Kita dah guide dah selama 3 hari 2 malam tu. Itu yang Ustazah selalu tekan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi bila kita nampak pahalanya Allah, mana bukti Ustazah? Bukti mana bukti? Ya, orang sekarang semua nak bukti. Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Itu sebab Ustazah kata ini kesinambungan daripada bab sabar yang kita dah belajar. So musibah
menagih untuk kita sabar. Penat dah sabarnya ustazah. Nantikan pahalanya Allah. Nantikan sahabat. Kalau dalam menanti tu kamu hilang sabar, ustazah dah tak boleh tolong apa. Hantarlah kepada Syekh Karim besar mana pun, anda takkan ditolong kecuali anda tolong dirimu anda. Tolong nantikan pahala yang Allah telah. Tiket demi tiket demi tiket, itu maksud pahala. Tiket apa ustazah? Tiket nak masuk syurga. Tempat istirahat orang-orang yang penat dengan musibah atas dunia. Ya Rabb, kuatkan aku. That's why kuatkan aku ya Allah. Aku terima takdirmu ini. Kuatkan aku ya Allah. Minta dengan Allah yang maha kuat. 2, melihat kepada orang lain yang mendapat musibah. Sebab tu antara kerja dakwah ustazah, sahabat-sahabat, apa tips dengan kawan-kawan kami berkumpul dalam grup ustazah-ustazah Malaysia kan. Ustazah kadang-kadang PM tepi bila mereka minta nasihat. Ustazah cakap kalian muda lagi. Dalam muda ni jangan seronok berceramah di atas pentas yang indah dihias macam-macam. Please turun padang. Turun padang, jumpa orang fakir miskin, jumpa, baru anda rasa ya Allah Tuhan. Alhamdulillah sahabat, habis universiti, wah action, boleh ceramah bagi motivasi kan. Tapi anda takkan rasa hidup di sini kalau hanya mengharapkan follower, popularity. Please, ramai juga ni yang menonton yang sedang mencari nama, kedudukan kan. Hilang dah, benda-benda tu hilang. Dulu muda ya, syukur Allah tak matikan kita masa muda. Dah tua ni sahabat, Masya Allah, tanya orang tua-tua, apa lagi yang kita nak kejar ustazah? Glamour, populariti, akak dah rasa dah dulu-dulu. Artis-artis hijrah, apa jawapan mereka sekarang? Akak dah rasa dah dulu-dulu. Syukur Allah tuakan akak dan akak sempat bertaubat. Seorang muda yang menonton, adakah anda yakin anda akan tua? Belum tentu. Maka belajar daripada orang tua-tua. Mana acik ustazah, makcik-makcik ni dulu muda-muda merasa buat jahat, buat dosa. Lepas tu tua baru bertaubat. Kita orang pun nak macam tu. Jawab lagi tu sahabat. Tak apa, kita pun jawab cara rock jugalah. Kalau budak-budak cakap, tak apa lah, korang tak dapat tua nanti, tak apa kan. Nanti korang muda-muda ni, korang taat je. Nanti dekat dalam neraka ada sungai arak, kau telan sampai bulat, tak apa. Boleh ke ustazah? Boleh. Ada sungai arak siap. Kena rock juga cakap dengan budak-budak ni sahabat. Tak apa, ada sungai arak siap. Kat dunia ni setitis jangan. Allah kata haram. Tapi ada anti tu sekarang jadi ketua muslimat surau ustazah. Dulu dia minum arak 1 botol lagi, dia cerita kat saya. Tak apa sebab dia sempat tua. Kamu belum tentu sempat tua. Untungnya orang semalam kami belajar satu nama, Sa'ad bin Mu'az. Seorang pemuda yang dengan Islamnya dia setiap rumah lahir seorang Islam. Pegang panji, ya Rasulullah, walaupun lautan api di depan kami, kami akan renangi untuk membantu dakwahnya Rasulullah. Kata Nabi, Sa'ad bin Mu'az ni wafat di medan perang. Bergegar arasy Allah, dikelilingi 70,000 malaikat. Sebab apa? Muda lagi tapi dia kontrol nafsu dia untuk buat jahat. Muda lagi tapi amalnya sudah tua. Sebab tu ada ramai orang tua amalnya masih muda. Ustazah, salah tak nak masuk kilauan emas? Hempuk kan? Minta maaf, lebih 1,000 orang menonton. Ustazah dah terlupa dah. Tapi memang cara macam itulah cakapnya ustazah. Nak bagi kita sedar sikit. Penyair ni kata, kalau saja tidak kulihat esak tangis orang yang ditimpa musibah di sekitarku, tentu telah kubunuh diriku. Kenapa kita kena belajar tengok orang yang lebih rendah dari kita? Kalau kita tak kuat, ustazah, pandemik ni buat bisnes saya habis. Saya punya simpanan semua dah kosong. Kamu masih hidup kan? Cuba kamu tengok orang yang mati, ramai nak hidup balik. Cuma nak bersyukur dengan rezeki mereka yang sedikit dulu. Kamu masih hidup. So please, walaupun kita tengah susah, cari orang yang lebih susah, hantarkan bantuan. Kamu pasti akan gembira. Kamu takkan jadi. Tak jadilah ustazah nak bunuh diri. Tak jadi. Sebab tengok ramai lagi yang lebih susah dari saya ustazah. Allah, Allah, Allah. Maka berpalinglah ke kanan dan ke kiri. Adakah anda lihat di sekeliling hanya orang-orang yang tertimpa musibah dan ujian? Dan sebagaimana dikatakan orang, di setiap lembah terdapat Bani Sa'ad. Apa Bani Sa'ad? Duduknya Halimatus Sa'diyah. Perkampungan yang miskin. Tapi ibu Nabi Muhammad
cari perkampungan Bani Sa'ad untuk disusukan anaknya oleh wanita yang berakhlak. Kalau kita, carilah wanita-wanita kaya untuk disusukan. Kenapa pergi kat perkampungan Bani Sa'ad? Walaupun miskin, di situ ramai orang yang tinggi syukurnya kepada Allah. Faham sahabat-sahabat? Allahu Akbar. Jadi kesusahan yang sedang kita lalui sekarang ni, Allah sedang upgrade keimanan kita dan darjat kita di sisi Allah. Percayalah. Allahu Akbar. 3, yakin bahawa musibah yang menimpa diri anda itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan yang menimpa orang lain. Jangan duk perasan, saya tak tahu masalah saya sebesar gunung. Gunung mana? Kinabalu. Allah, ada je orang yang sebesar gunung Uhud tu. Tapi kamu je yang tak habis belajar. Itulah, duk baca buku muka surat tu je. Cuba baca sampai habis, kamu akan bertemulah dengan macam-macam cerita. Kan? Faham tak sahabat? Buku La Tahzan ni tebal. Bosan lah. Lepas tajuk 63 ni tak payahlah belajar. Beli mahal tau, RM45. Ingat murah ke? Saya sayang duit saya RM45. Sayanglah lepas tajuk 63 anda letak dekat dalam almari, jadikan perhiasan. Sayang. Kan? Tak ada apa pun belajar kitab La Tahzan ni. Belajar sampai habis. Sesuatu anda akan dapat. Okey? Itulah contohnya. Jadi kalau kata, saya je yang susah. Kau dah berjalan satu dunia. Taklah. Tapi saya rasa saya paling susah, Ustazah. Kesianlah kalau orang cakap macam ni. Syok sendiri. Kan? Syok sendiri. Faham? Baik, yang keempat, yakinlah bahawa musibah yang anda deritai itu berkaitan dengan dunia sahaja, bukan berkaitan dengan agama. Allah, ini buat kita menangis, sahabat. Kita menangis sebab kita hilang harta. Kita menangis sebab rumah kita terbakar. Manusia macam tu menangis sebab hilang pekerjaan. Tapi hilang akidah tak menangis. Jauh dengan Allah tak menangis. Sahabat-sahabat, kenapa kita kejutkan anak kita? Bas sekolah dah tunggu kat depan, tak pergi sekolah ni. Nanti macam mana nak dapat 6A UPSR? Sahabat. Tapi Sabtu Ahad kita tak bersungguh-sungguh kejutkan anak untuk solat subuh. Tak apalah bang, budak tu nak UPSR malam tadi, dia belajar sampai 12 malam. Biar-biar dia tidur, bukan nak pergi sekolah pun ni. Ibu ayah, kita dah banyak buat silap. Kita rasa macam rugi hilang dunia. Hilang akhirat kita tak berapa rugi. So kita perbaiki, sahabat-sahabat, perbaiki. Biar kita menangis kerana kita takut hilang agama daripada kita takut hilang dunia. Okey? Yang kelima, yakinlah bahawa ubudiyah. Apa pula ubudiyah ni? Kita baca dulu sampai habis. Yakinlah bahawa ubudiyah yang dilaksanakan dengan khusyuk ketika sedang mengalami tekanan terkadang lebih besar nilainya jika dibandingkan dengan yang dilakukan pada saat-saat mengalami kebahagiaan. Ubudiyah ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, pengabdian terhadap Allah. Tunduk khusyuknya hati kita, Allah yang beri, Allah yang beri, Allah yang takdirkan, Allah yang datangkan. Tak ada yang buruk di sisi Allah. Kembalikan semua kepada Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab Allah yang ciptakan kita dalam Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tak cipta manusia kecuali untuk beribadah. So ubudiyah ni lahir pada hati orang yang memang nak beribadah. Ada orang yang hidup, aku lahir ke dunia ni untuk jadi apa? Jadi macam-macam lah. Tapi dia terlupa dalam dia jadi pemimpin di atas, dia lupa dia hamba. Fir'aun, dia duduk segala kekayaan Mesir ni, akulah Tuhan. Dia terlupa dia hamba. So tidak ada ubudiyah. Ubudiyah ni di hatinya orang yang, ya Allah, kaya mana pun aku dari Allah. Sembah Allah tetap. Ada tak kita belajar fiqah? Pemimpin busy, solatnya tak payah 5 waktu sehari semalam. Frontliners busy, orang musafir busy, tak payah 5 waktu sehari semalam. Allah maha bijak. Musafir lebih 2 marhalah, tetap kena solat 5 waktu sehari semalam. Tapi ada rukhsah, kemudahan-kemudahannya. Boleh jamak, boleh qasar. Masya Allah, doktor-doktor kita yang on the dot, azan Zuhur datang emergency nak buat pembedahan. Ada pula kaedah macam mana sebab pembedahan tu langgar waktu Zuhur. Sebab tu kena mengaji. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, terlalu luas ilmunya Allah. Tak boleh tinggal, aku tak payah solat dah, aku pemimpin nombor 1 kan? Tak ada. Sama sahabat-sahabat. Yang keenam,
janganlah melakukan tipu muslihat. Apa kata syair ni? Tinggalkanlah tipu muslihat. Kita musibah je, susah je menipu ramai. Suami yang menonton, sekali lidah anda menipu, hilang keberkatan rumah tangga. Isteri yang menonton, sahabat-sahabat, bang nak keluar jap, kenapa? Ustazah Zai buat kelas. Mohong, sahabat-sahabat, mohong. Ustazah Zai tulis kat Facebook, musafir ada kat Kedah, tak ada kuliah dekat Keramat Setiawangsa contoh. Suami dia pula rakan Facebook Ustazah, Ustazah ada kat Kedah ni, mana ada kuliah kat masjid contohlah, dulu-dulu sebelum PKP kan. Sebenarnya bang nangis-nangis pula, sebenarnya kawan ajak ngeteh me time hujung minggu. Bohong sahabat, hilang keberkatan rumah tangga. Tinggalkanlah tipu muslihat. Dia syirik pula nanti Ustazah Zai duduk dekat rumah ni sahabat-sahabat, selalu dengar bunyi cicak. Orang tua-tua kata apa? Kan? Betul kata cicak. Kan? Maksudnya jangan bohong. Jangan bohong, tinggalkanlah tipu muslihat untuk mengubah bencana. Sekali kamu menipu, bencana lain akan datang. Bencana lain akan datang. Kenapa bencana lain akan datang? Kerana Allah tak berkati hidupmu. Sebab itu sahabat, berani kerana benar. Kita dah buat salah, kita bagi tahu. Abang takkan ulang lagi. Jangan menipu, pergi out station. Tiba-tiba segalanya out. Hancurnya tipu muslihat adalah dengan meninggalkannya. Anda jangan buat video pendek pula Ustazah punya out station tadi. Dosa. Kita nak bagi faham orang yang dengar 1 jam lebih ni. Kalau ada orang cut video tu, apa Ustazah ni ceramah out station. Tak baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ramai orang buat lagu tu lah ni. Okey. Sekarang kita tutup dengan sedarlah bahawa pilihan Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang terbaik. Suratul Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ayat ni panjang, rujuk Suratul Baqarah 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dah acap kali dengar kan Ustazah bacakan kat kita ayat ni. Maka sangat indah memujuk orang yang ditimpa musibah. Khususnya kita pun tak pernah lari dari musibah. Tolong lipat kemas-kemas page yang ini. Bukan sebab kita nak babai kitab Al-Tahzan, tidak. Tapi tajuk ni bila kita dapat musibah, kita follow step by step 1 hingga 7. InsyaAllah ada panduannya Allah di situ. Okey? Sayang semua kerana Allah. Terima kasih sahabat-sahabat. Hari ni Jumaat sampai kepada waktu solat Jumaat nanti non-stop kuliah Ustazah. Direct, lepas tu doakan, lepas Jumaat Ustazah nak ke Darul Fawaz Utara untuk urusan-urusan pembinaan asrama anak-anak. InsyaAllah. Ampun maaf zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.